pada syarak atas orang mukallaf sama ada lelaki atau perempuan. Mana permulaan yang wajib? Khabar dia bahawa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Erti mengenal Allah, mengetahui akan segala hukum sifatnya, sifat Allah, dan hukum dan segala hukum ketuhanannya, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan yang wajib pada syarak, permulaan yang wajib pada syarak atas orang mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak. Ada hukum perintah, ada hukum larangan. Mukallaf yang ditaklifkan oleh syarak. Taklif ni yang diberati oleh syarak. Diberati pada buat, diberati pada tinggal, atau mukallaf. Orang yang ditaklifkan, orang yang diberati pada syarak. Siapa mukallaf ni? Orang yang baligh sampai umur dan berakal, atau mukallaf. Baligh dan berakal, itu mukallaf. Dalam sang kitab ditambah lagi lah, mukallaf ni baligh, berakal, sejahtera panca indera dan sampai seru, itu mukallaf. Akil ini baligh sampai umur, akil, berakal, sejahtera panca indera. Kena panca indera. Panca indera kena. Bukan panca indera hok sisipang sok khabar tu, bukan. Tu dipanggil tele panca indera ke dah. Panca indera ni kalau kita kata deria, dah. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria rasa kecap, deria bau, deria sentuh. Dia ada al-hawasul khams, panca indera yang 5. Ni di kita ni ada panca indera yang 5 yang orang sekarang sebut deria. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau. Ada orang yang hilang deria bau. Bau tu wangi ke busuk ke, dia tak bau. Deria sentuh. Deria sentuh ni boleh tahu kasak ke, licin ke, panas ke, sejuk ke, itu deria sentuh. Ada orang yang kalau kita kata tengok mati sebelah dah. Jadi hak sebelah hak mati tu memang tidak, sudah hilang deria sentuh. Satu laginya deria kecap, deria rasa, manis, masam, apa semua tu, pahit ke, itu deria rasa. Ada orangnya dihilang deria rasa. Dia makan gapo-gapo pun dia tak rasa dah. Jadi bila hilang deria rasa, maka makanan tu sedap ke tak sedap ke, dia tak tahu, sebab dia sudah hilang deria rasa. Jadi ada 5 panca indera. Jadi mukallaf ni orang yang sejahtera panca indera. Panca indera dia molek, panca indera dia tidak rasak. Jadi panca indera ada 5, deria ada 5. Jadi deria yang menjadi sumber kepada pengetahuan ada 2. Daripada 5 tu, dia 5 tu boleh bawa kepada pengetahuan belaka. Ialah deria bau, boleh bawa pada tahu wangi ke busuk. Deria sentuh, boleh tahu licin ke kasar. Deria rasa, boleh tahu manis ke masin. Jadi 5 deria ni bawa kepada tahu belakalah. Tapi deria utama yang bawa kepada tahu 2, iaitu penglihatan dan pendengaran. Tu. Ini 2 deria utama yang bawa kepada pengetahuan. 2 deria. 5 deria bawa kepada pengetahuan belaka. Tapi 2 deria utama yang bawa kepada pengetahuan, iaitu deria penglihatan dan deria pendengaran. Ni kita duk ngaji-ngaji ni.
Jadi manakah deria yang paling kita gunakan untuk belajar? Deria penglihatan dan pendengaran. Penglihatan kita tengok kita apa semua. Tengok pula contoh-contoh yang dilakukan oleh orang mengajar. Macam mana hai'ah dalam solat contohnya. Hai'ah dalam solat buat guana. Kita dapat ilmu tu dengan deria penglihatan. Kemudian satu lagi yang besarnya adalah deria pendengaran. Jadi ini dua deria utama yang bawa pada pengetahuan. Jadi mereka yang diberati hukum syarak ni, mereka yang mengetahui berkaitan dengan hukum syarak. Mereka yang diberati hukum syarak adalah mereka yang dapat mengetahui berkaitan dengan hukum syarak. Jadi jalan untuk pergi kepada mengetahui hukum syarak yang besar adalah penglihatan dan pendengaran. Warna tiba-tiba senyap. Jadi nak pergi kepada taklif syarak, dia kena mengetahui berkaitan dengan hukum syarak. Jadi untuk mengetahui hukum syarak ni deria utama penglihatan dan pendengaran. Jadi nak ada taklif syarak, nak berat syarak, dia kena ada ilmu lah. Mana ilmunya melalui penglihatan dan pendengaran. Jadi nak mukallaf, dia kena sejahtera panca indera, iaitu dua. Sejahtera penglihatan, sejahtera pendengaran. Dengan bahawa orang ni tidak buta, tidak pekak sekaligus. Memang deria utama kepada ilmu ada dua, penglihatan dan pendengaran. Tapi salah satu daripada dua deria utama ni tak ada, masih lagi boleh mengetahui hukum syarak. Mata molek, telinga tak dengar, boleh tahu tak hukum syarak? Boleh tahu dengan isyarat lah. Nak tunjuk ke dia ni suruhan, ni larangan. Ataupun matanya buta tapi telinganya molek, boleh tahu tak hukum syarak? Boleh tahulah dengan beritahu. Jadi masih lagi ada jalan kepada mengetahui hukum syarak. Maknanya kalau dia hanya pekak saja, mata comel, ataupun dia buta, telinga molek, dia masih lagi dipanggil mukallaf. Dan siapa yang tidak mukallaf ni? Yang tidak sejahtera panca indera, dia buta, dia pekak sekaligus. Ni tak ada hukum. Lahir dia gitu. Lahir dia buta dan pekak. Bukan buta, pekak, nyakit apabila tua, bukan. Tu lain tu mukallaf. Ni dia lahir gitu dah. Dia lahir mata buta, telinga pekak. Pernah jumpa orang seumpama ni? Pernah jumpa tak? Dia lahir buta, mata tak nampak, telinga pun tak dengar. Pernah jumpa? Pernah tak jumpa? Saya pun tak pernah jumpa, tapi pernahlah orang cerita. Dia kata saudara dia, gitulah anak saudara dia, tapi anak beranak dia, memang dilahir dalam keadaan buta dan pekak. Tapi umurnya tak panjang lah. Tapi walaupun umur tak panjang, tapi kalau kira umur, masuk dah umur balik. Dah silap dia meninggal awal 20-an. Mana umur tak panjang, tapi kalau kira umur balik 15 kan. Dia sudah capai umur balik, akal dia molek, tetapi mata tak nampak, sekaligus dengan telinga tak dengar. Tak ada hukum lah dia. Nak hukum apa? Nak cerita apa ke dia? Tak ada. Jadi hak mukallaf ni sejahtera panca indera, yakni tidak buta, tidak pekak sekaligus. Tapi hak mukallafnya, hak biasa disebutnya balik dengan berakal lah. Tu biasa disebut balik berakal. Hak tu jarang-jarang lah dah kita sebut sejahtera panca indera. Adapun kalau kita
mata tak nampak, telinga tak dengar, apabila kena nyakit kecemani tua-tua, hak tu mukallaf hak tu. Hak tu mukallaf. Cuma kalau lah orang tua seumpama ni, akal dia molek, mata tak nampak, telinga tak dengar, macam mana kita nak royak ke dia, nak isyarat ke dia bahawa masuk waktu semayang? Macam mana nak royak ke dia? Dah dia kan, bila mata tak nampak, siang ke malam ke, bagi dia sama. Sebab mata tak nampak. Dia tidur pula, kemungkinan ialah banyak juga tidurnya. Dan mata tak nampak ni asal orang mata terang. Bila mata tak nampak, dia memang payah sikit lah. Kalau orang tu lahir dia buta, dia boleh pergi mana-mana. Mana-mana nak pergi luar negeri pun dia boleh pergi, kalau orang memang lahir buta. Tapi kalau orang lahir mata terang, buta apabila tua, hak ni kadang-kadang nak turun tanah tak berani. Sebab dia bukan lahir dalam keadaan buta. Jadi kita kira dia banyak tidur. Bila tidur tak kira waktu ni, apabila sedar tak tahu ke pukul. Tak tahu dah. Kita tidur malam ke tidur tak tahu dah. Sedar tu siang ke sedar ke malam tak tahu dah. Kemudian telinga pula tak dengar. Orang bang tak dengar. Orang nak royak masuk subuh ni, masuk zuhur ni, masuk asar ni tak dengar. Jadi macam mana kita nak royak kepada orang tua yang buta, yang pekak ni? Nak cerita ke dia waktu masuk. Nak orang ni agak-agak. Ya, nak orang ni. Tulis di tapak tangan dia. Mana? Yelah, bukan tulis orang nampak ni, tulis hak tak terbit huruf tu lah. Kita ambil jari kita buat. Tulis Z U S U R. Boleh tak agak? Dan nak royak dia ni, dia bila dia tidur lama, dia tak tahu dah tu. Sebelum tidur tadi dia semayang apa? Dia semayang subuh. Sekarang ni kalau nak semayang zuhur pula, dia pun tak ingat dah sebelum tidur tu dia buat apa kan. Macam mana kita nak royak ke dia? Sebab dia mukallaf ni, dia mukallaf. Sebab dia buta pekak bukan asal jadi tua dah baru kena nyakit buta pekak. Dan nak tanya pula kita ni, macam mana kita nak beritahu ke dia bahawa ni masuk waktu solat. Kalau puasa mudah je dah. Kalau puasa kita gerak dia tu sahur tu suap. Ke mana? Sahur. Lepas tu lama tu tengah hari lapar dah dia ni lapar. Dia nak makan. Kita pun tak boleh lagi lah. Sampai time buka kita pun suap. Ke mana? Tapi nak kena royak juga tu, mana hak sahur, mana hak buka tu sebab nak sunniat puasa. Nak kena pula tu. Dan nak tanya macam mana kita nak royak ke dia waktu masuk, waktu solat. Boleh gitu. Ada orang tua dia nyakit kecil manis apa semua kan, akhirnya mata tak nampak, telinga tak dengar, jadi macam mana? Hak tidak mukallaf ni, buta pekak sekaligus ni asal jadi dia gitu. Tu tidak mukallaf. Ni dah ni mukallaf. Sebab dia asalnya mata nampak, telinga dengar. Dia boleh mengetahui berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Maka dia mukallaf, ditaklifkan, diberati akan hukum syarak atas ni. Satu lagi nya mukallaf ni orang sampai seru. Sampai seru bukan makna orang tu duduk di puncak bukit. Sampai ke bagi dia tak tahu pun ada dunia luar. Mungkin ada kedok zaman sekarang, tak tahulah, mungkin ada. Jadi dihidup di bukit, jadi pada kiraan dianya tidak ada dah manusia lain selain daripada puak mereka sahaja. Maka tak sampai seru agama tak sampai, maka tak ada hukum dia. Tak ada hukum. Jadi tidak mukallaf, tak ada hukum. Sebab seru tak sampai. Seru agama pun tak sampainya. Bukan seru hukum hakam agama. Ini pun tidak mukallaf. Hak mukallafnya hak sampai seru. Jadi mukallaf baligh, berakal,
sejahtera panca indera dan sampai seru. Ini mukallaf. Tapi kalau kita biasa sebut juga mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Jadi permulaan yang wajib pada syarak ni wajib pada syarak, bukan wajib pada akal, bukan wajib pada adah. Ni wajib pada syarak. Apa permulaan yang wajib pada syarak? Sebab di hadapan dia akan ceritalah apa dia wajib pada syarak, apa dia wajib pada akal. Dia akan cerita di hadapan. Muka surat sebelah tu, surat 7 tu didatangkan wajib pada syarak, wajib pada akal. Hukum syarak dan hukum akal. Cuma dalam kitab Pati Paridah ni tidak didatangkan wajib pada adah. Wajib pada adah tidak didatangkan. Dia hanya datang hukum syarak, hukum syarak hak 5 itulah. Wajib, sunat, haruf, haram, makruh. Kemudian hukum akal, wajib, mustahil, harus pada akal. Hukum adah, wajib, mustahil, harus pada adah tidak didatangkan. Jadi ni wajib pada syarak. Wajib pada syarak ni perkara yang diberi pahala apabila kita mengerjakan dan dijanjikan seksa apabila meninggalkan. Itu wajib pada syarak, hak porong agama. Adapun ni wajib pada syarak ni, ini usuluddin ni. Ma'rifatullah, pahala sebesar-besar pahala. Ni wajib syarak mengenal Allah ni. Bila mengenal Allah, sebesar-besar pahala. Sebab tidak ada pahala yang besar melainkan pahala ma'rifatullah, pahala tauhid, pahala akidah, pahala iman. Hak paling besar, hak perintah zahir, semayang lah. Hak paling besar pahala. Hak perintah syariat zahir, hak paling besar pahala, semayang. Tapi hak paling besar pahala dalam agama kita, pahala ma'rifatullah, pahala tauhid, pahala iman, pahala akidah. Tu hak nombor 1 paling besar. Jadi wajib pada syarat ni mengenal Allah. Bila mengenal Allah, sebesar-besar pahala. Apabila tidak mengenal Allah, bukan kata berdosa, tidak sah iman, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab ni wajib syarat bukan porong agama ni. Mana porong agama? Wajib semayang. Semayang pahala besar, tak semayang janji seksaan. Puasa, apabila puasa pahala besar, tak puasa dijanjikan seksaan. Itu wajib syarat, hak porong agama, cabang-cabang agama. Hak ni wajib syarat, hak usuluddin ni. Tapak agama, bukan setakat tapak agama, permulaan agama. Ni hak permulaan. Ada ma'rifatullah, hak permulaan agama, hak wajib atas tiap-tiap mukallaf ni. Maka sebesar-besar pahalalah bila ma'rifatullah. Bila tidak ma'rifatullah, bukan kata berdosa, bukan tidak sah iman, kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ini wajib syarak dalam bab usuluddin. Di permulaan yang wajib pada syarak atas orang mukallaf, sama ada lelaki atau perempuan. Apa dia permulaan yang wajib ni? Bahawa mengenal Allah. Ini awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini permulaan agama. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Permulaan yang wajib atas orang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Ini permulaan agama. Bukan semayang, bukan puasa. Permulaan agama adalah ma'rifatullah. Ini permulaan agama atas orang mukallaf yang baligh serta berakal. Dan ini jugalah permulaan agama, permulaan yang wajib pada syarak atas ibu bapa ajar kepada anak yang belum baligh. Kita dalam kitab ni royak permulaan agama atas zimmah masing-masing, atas tanggungan masing-masing, atas batang tekak masing-masing orang baligh serta berakal.
Ini permulaan yang wajib atas zimmah, atas tanggungan, atas tanggungjawab, atas diri orang mukallaf tu sendiri, orang baligh serta orang berakal. Kemudian kita ni pula ada tanggungjawab, ada zimmah kepada anak kita. Jadi anak kitanya bukan mukallaf sebab mereka belum lagi baligh. Hak ni hak wajib atas mukallaf, wajib atas diri sendiri. Adapun kalau kita ibu bapa, zimmah tanggungjawab kita pada keluarga, manakah ilmu yang pertama-tama yang wajib atas ibu bapa ajar kepada budak yang belum baligh? Inilah juga kewajipan yang pertama yang kena ajar adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni hak kewajipan pertama. Bukan ajar semayang, bukan ajar puasa, bukan ajar ngaji Quran. Kewajipan yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin fastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah Quran. Hak ni hak kewajipan mula-mula kita nak kena ajar anak kita sebelum mereka masuk umur baligh. Tapi di saat yang sama semayang kita ajar juga, Quran kita baca Quran kita ajar juga. Tapi hak ilmu pertama-tama yang kita nak kena ajar anak kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui. Ini ajar kenal Tuhan. Nak ajar kenal Tuhan ni bukan ajar nak kenal zat Tuhan ni, nak ajar kenal sifat-sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Biar ajar sifat Tuhan, bukan ajar ngapa. Ajar sifat Tuhan memang jak budak lah. Kita jak budak kita ajar dia sifat 20 wujud kidang bakar tu ngapa. Mula-mula ajar ngapa dulu. Tapi lepas tu sedikit mesti kita ajarlah apa makna wujud, apa makna kidang, apa makna bakar, apa makna wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, apa makna kudrah, apa makna iradah, apa makna ilmu. Itu ma'rifatullah, nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajar ngapa sifat 20, bukan. Ajar mengenal Allah dengan bahawa mereka mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan ngapa sifat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Terutama sekali nak ajar makna ni mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan akan Allah Subhanahu wa taala, mengsatukan akan Allah, satu pada zat, satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku hanyalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan selain dari perbuatan Allah, yakni perbuatan makhluk, tidak bekas sama sekali. Ini nak ajar ma'rifatullah, permulaan ilmu yang kita nak ajar pada anak kita. Hak kata wajib atas mukallaf ni wajib atas zimmah kita sendiri, wajib atas batang tekak kita sendiri, untuk diri kita. Kita ada tanggungjawab kepada anak yang belum baligh. Ini ilmu yang pertama yang wajib kita kena ajar. Kalau dah ajar ilmu ma'rifatullah ni, cuma ajar suruh ngaji Quran, baca. Kita naknya akidah Al-Quran tu, mengenal akidah yang terkandung di dalam Al-Quran tu. Baca tu sunat. Memanglah ajar baca Quran ni jak budak, betul lah, tak salah tu, jangan salah faham ni. Kalau budak tak ngaji Quran, besar baru ngaji Quran, lah payahlah lidah jadi keras. Ajarlah ngaji Quran masa budak, tapi hak besarnya ajar mengenal Allah, mengenal akan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran tu. Hak tu hak kewajipan kita hak mula-mula sekali. Kita ajarlah semayang retek, ajar puasa retek, ajar berkaitan dengan ilmu tasawuf retek, fardu ain. Tapi hak mula-mula sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ni kalau kita nilai kok kita ni lah. Kadang-kadang banyak yang kita tergendala, kita lepas pandang. Anak kita okey ngaji Quran khatam kalau rendah lagi. Semayang puasa dak tinggal. Dak kawan kata riti pelik-pelik duduk rumah sama berjuru taat pada ibu bapa. Tu semua agama belakalah tu. Tapi permulaan agama mana? Permulaan agama mengenal Allah usuluddin ni, tapak agama ni mana? Bab pegangan. Terutama sekali mengenal Allah, bahawa mengesakan Allah pada perbuatan tu. Mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, memang orang Islam mengesakan Allah pada zat. Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengesakan Allah pada zat. Dengan makna tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan pada perbuatan dengan makna tiada perbuatan lain melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu? Mengesakan Allah pada zat dengan bahawa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Gitu tak? Mengesakan Allah pada perbuatan dengan bahawa tidak ada perbuatan yang lain melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua perbuatan yang berlaku, walaupun sekecil terdetik di hati, walaupun sekecil berkelip mata memandang, walaupun sekecil bergerak nadi, walaupun sekecil bergerak kuman, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu keesaan pada perbuatan. Dan kalau gitu, kita tak ada perbuatan apa-apa lah. Tak ada. Hak berlaku tu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita macam Tuhan buat sekarang lah. Sekarang Tuhan buat kita duduk. Sekarang Tuhan buat kita hidup. Sekarang Tuhan buat kita nampak. Sekarang Tuhan buat kita boleh dengar. Itulah perbuatan Allah. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi kalau terdetik di hati pun perbuatan Allah, pilihan hati kita perbuatan Allah juga. Kalaulah berkelip mata yang memandang, bergerak nadi perbuatan Allah, usaha kita perbuatan Allah lah juganya. Bukan hanya kata perbuatan Allah menghasilkan usaha kita. Usaha ni hak kita. Usaha ni kita mutlak. Tapi usaha tidak memberi berkah. Lepas tu jadi hasil akhirnya tu, itu perbuatan Allah. Perbuatan usaha kita gerak tubuh badan ni, ini perbuatan kita sendiri mutlak, bukan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah duduk mana? Oleh kerana perbuatan kita, oleh kerana usaha kita berkah, maka hasil kerjaan tu barulah perbuatan Allah. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Itu bagi dua tu. Separuh perbuatan kita, usaha. Di hujung tu baru perbuatan Allah beri berkah, beri hasilan tu. Baru perbuatan Allah. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Ini ada orang ajar gini ni. Kalau orang ajar gini, perbuatan kita. Tanya dia, ustaz ngajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Oh, ilmu tauhid. Tauhid tu mengesakan Allah pada perbuatan. Kalaulah perbuatan tu hak kita mutlak, yang menggerakkan tubuh badan tu perbuatan kita mutlak, ilmu tauhid apa gitu? Ilmu syirik orang panggil gitu. Kan ilmu tauhid gitu. Ilmu tauhid ni mengesakan Allah pada perbuatan. Makna diri perbuatan kita, diri usaha kita tu pun perbuatan Allah. Bukan diri usaha kita perbuatan Allah. Berkelip mata kita pun perbuatan Allah. Bergerak nadi kita pun perbuatan Allah. Jadi diri usaha kita tu pun perbuatan Allah. Bukan hasil jadi tu je perbuatan Allah, bukan. Itu dia keesaan pada perbuatan. Hak ni nak kena jom molek. Permulaan agama ni permulaan agama ni. Tapi kadang-kadang cerita hak bab mengenal Allah ni, cerita bab keesaan pada perbuatan ni, orang kata ilmu tinggi pun ada juga. Ada satu kali tu di Masjid Abidi, Masjid Putih. Habis kelas
jumpalah orang berkenaan. Orang berkenaan ni kalau program besar-besar gok, duduk atas petah lah. Panggil apa? Div terhormat. Apa? Dah. Div terhormat. Duduk atas petah. Program-program agama, duduk depan. Tapi ngaji agamanya tak. Ngaji agama tak. Dia main duduk nyanyi gitulah. Nyanyi Yahanana, dia tak gitu je. Tapi ngaji agamanya tak. Tapi orang berkenaan lah. Dia mari dalam kuliah. Ajar bab keesaan pada perbuatan. Ustaz ngajar tu tinggi tu. Tak boleh ngajar secara umum. Waktu kena ngajar dalam bilik khusus dia kata. Nak ngajar secara umum ni ngajar bab semayang je dia kata. Gitu pula. Nak ngajar dah kan Masjid Abidin tu kan live dalam radio kan. Jadi terlampau umum sangat lah. Tak boleh ngajar ilmu tinggi dia tu. Nak ngajar secara umum ni ngajar semayang je. Hak ngajar saning tu dia kata kena ngajar dalam bilik. Kan di masjid-masjid putih, masjid ladang kan, dia ada bilik kan, dia ada bilik kuliah. Hak di masjid sini ni kalau dipanggil dewan utama solat. Dia ada bilik-bilik dia khusus. Jadi kena ajar dalam bilik tu. Ilmu tu tinggi. Saya tak kata apa dah lah, dah orang lebih. Tapi bukan lebih ilmu agama ni, orang lebih title agama tu lebih. Jawablah orang muda seorang. Dia kata, Datuk, ni orang lebih Datuk lah. Datuk, kita nak ngaji hak ilmu ning lah. Ilmu semayang kita ngaji sok modah, ilmu kena Tuhan je tak ngaji. Senyap tak kata perawan tu. Dia kata ilmu tinggi. Tapi memang banyak hak tempat-tempat yang saya tekan bab keesaan pada perbuatan ada respon mengatakan ilmu tinggi. Ilmu tinggi apa? Ilmu permulaan. Ilmu permulaan tinggi kok mana? Ini ilmu ni sebelum ngaji ilmu semayang ni, sebelum ngaji ilmu puasa ni, sebelum ngaji ilmu haji ni. Ilmu hak mula-mula ni sebelum ngaji ilmu tasawuf fardu ain lagi ni. Ini ilmu hak mula-mula ni. Tapi banyak respon yang mengatakan ustaz ajar ilmu tinggi. Mana kita sejik kita? Rukun iman yang ke-6 terdahulu. Ilmu tinggi. Ilmu tinggi apa? Ilmu rukun iman. Rukun iman tinggi apa? Rukun iman. Ke sejid ni kata tinggi juga. Tapi memang biasa respon seumpama tu ilmu tinggi. Dah itu ilmu permulaan agama. Ilmu makrifatullah, mengenal Allah yang bersifat dengan wahdaniyah, yang esa pada zat, yang esa pada sifat, yang esa pada perbuatan. Semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah mana? Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ngaji bab kudrah itu ngaji makrifatullah. Ngaji sifat kan? Ngaji sifat kudrah. Tu ngaji makrifatullah tu nak kenal Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan segala-gala perkara. Kemudian ngaji pula hak sifat iradah, makrifatullah juga. Allah je sifat iradah, menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu pun makrifatullah juga tu. Mengenal Allah yang bersifat dengan iradah ilmu, yang menentukan, yang menetapkan, yang memutuskan segala-gala perkara pada azal. Sedia kala ketentuan azali. Itu pun makrifatullah. Hak rukun iman yang ke-6 tu, itu pun termasuk permulaan agama. Anda tinggi-tinggi tak ada. Nak ngaji tinggi-tinggi ni, kita pergi kepada pecahan-pecahan. Sifat 20. Ngaji hak nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ngaji pula pembahagian istighna, iftikar. Tu ngaji pula ta'alluq tu, ta'alluq ni, ta'alluq. Tu tingginya lah. Tinggi. Sebab tu saya sendiri hak masjid di masa di Masjid Putih tu, walaupun orang minta baca kitab tauhid, contoh macam faridah lah, saya tak mau baca lagi sebab dalam faridah ni dia banyak juga hak fardu-fardu kifayah. Tu tinggi fardu kifayah tu. Tak mau lagi hak fardu kifayahnya.
Nak royah hak asah je dulu. Jadi hak asah dulu tu tak boleh nak ambil kitab. Walaupun kitab Faridatul Faraid ni, sekarang ni kita baca kitab Pati Faridah, bukan kitab tinggi sangat, kitab pertengahan tapi tinggi dah dalam ni. Hak pergi pada ta'alluq pecahan-pecahan tu lah. Ngaji sifat kudrah ada ta'alluq, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah, ta'alluq tanjizi qadri, ada 7 ta'alluq. Dia ada suluhi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qabdah. Tu hak tinggi tu. Jadi kalau nak mengajar macam Majid Putih dan radio, rasa bersalah juga. Sebab tinggi. Sebab itulah tak ambil lah hak kitab khusus. Ambil poin-poin je. Poin-poin permulaan untuk makrifatullah. Poin-poin permulaan. Tapi dikatakan ilmu tinggi juga. Mana kalau ilmu permulaan agama tu bagi dia tinggi, maknanya tak ada ilmu langsung lah barangkali tau. Maka tu tak ada ilmu langsung tadilah. Dif terhormat kalau program-program agama. Ni hak tanggungjawab kita ni berat mak ayah ni. Kita mak ayah ni. Tak ada makrifatullah, tak ada permulaan agama ni, tak ada agama lah. Walaupun semaya puasa, comel sekalipun, baik baju, taat sekalipun, tak ada. Dia amal banyak mana pun tuan tak terima, dia pun tak ada pahala, kita pun tak ada pahala. Masa kita mak ayah hidup, kita tak ada pahala, anak-anak kita buat amal sebab tak ada makrifatullah. Kita mati nanti pun anak kita buat amal lagi, semai puasa dah tinggal, tapi tak ada makrifatullah, tak ada permulaan agama, tak ada pahala kepada kita pun. Sebab mak ayah dapat pahala tiap-tiap kebajikan yang tercatat di daftar kebajikan anak. Mana-mana kebajikan yang tercatat di daftar anak, automatik tercatat di daftar kebajikan ibu bapa. Itu je. Mana amal ibadat anak yang tercatat? Ada permulaan agama, ada makrifatullah. Kalau tak ada, tidak tercatat di catatan kebajikan anak dan tidak akan tercatat di catatan kebajikan ibu bapa yang masih lagi hidup ataupun sudah meninggal. Tak ada catat lagi kita. Tak tercatat di kita, satu dah kerugian besar. Amal kita, amal tulang pak kerak kita ni, Allah lah, warna ramuk rasanya. Kalau tok dia ni, abang apa? Topak apa ni? Topak tau. Kalau tok topak dengan pahala hak datang daripada amal ibadat anak cucu kita, tak ada kredit tau. Tak ada kredit tau. Tak ada kredit nak telefon pun tak boleh. Nak jawab telefon boleh tau. Nak telefon pun tak boleh. Dah tak ada kredit ni, tak ada topak. Dah orok kitanya. Dosa pun banyak kitanya. Dosa dengan anak Adam pun daripada umur balik sampai ke sudah banyak mana dosa kita dengan anak Adam. Kita akan jumpa di padang mahsyar nanti. Lepas tu banyak mana tu yang kita nak kena kira tu. Kita nak kira mana, kita lupa dah kesalahan kita dengan anak Adam. Kita duk ngupak daripada umur belasang balik dah, siapa ketua pun ngupak lagi. Dah banyak mana tu kita nak jumpa di padang mahsyar. Saya minta ampun dengan Allah dah. Ya Allah, ampunilah dosa mengumpat. Dah rukun taubat. Daripada dosa mengumpat kita minta maaf dengan orang tu. Nak minta maaf warna kita mengumpat masa dulu dah ingat dah. Tak ingat dah. Ada di catatan Roki Atik. Ada catatan Roki Atik. Hak tu banyak mana dah gitu kita nak kena bayar dengan pahala di padang mahsyar. Nak agak dengan kebajikan waktu lampak kerak kita ni. Di mahsyar catatan dibentang daripada umur balik, bukan daripada umur tua lepas isah, bukan, daripada umur balik. Dosa dengan anak Adam ni Haji Mabrur pun tidak akan diampuni. Pergi Mekah tiap-tiap tahun, Haji Mabrur tiap-tiap tahun, tak ampun dosa dengan Adam. Kena minta maaf. Nak minta maaf kerana kita tak ingat dah kita ngupak kat orang zaman dulu. Zaman marah pun tak ingat dah ngupak kat orang kata-kata gapa. Sah zaman dulu. Lepas tu guna tu, tak ada guna lah.
Kira di masyar lah. Dah kira ni. Kira bayar kepala lah. Tu kata kalau agak ketulampak kerak kita ni. Cukup mudah tak kita nak berhadapan dengan hisab. Kita nak mizan, nak timbang amalan. Hisab dulu. Hisab dulu. Bukan kata mizan tanpa hisab. Yelah kita kata amal kita banyak jugalah. Mana kalau kira mizan mungkin berat sebelah kanan. Tapi masih hisab tu. Duduk bayar. Lepas tu? Lepas tu timbang. Berat lah kita. Maknanya kita ni pahala amalan biar ada sokmo ni. Kita mati lama mana pun pahala tu siapa sama. Anak cucu cicit kita buat amal. Kita nak tu. Selain daripada sedekah jariah kita. Sedekah jariah kita pun kena lebih lah. Kita mari tua ni Allah banyaknya salah. Sebab itulah ilmu agama kena ajar sebelum budak mau balik. Bila anak kita balik dia tahu hukum. Hak ni mengumpat adalah maksiat daripada anggota lidah. Hak ni kita ngaji dah dengan mak ayah kita ni, jangan duk ngumpat kat orang ni. Start daripada mau balik, reti dah mengumpat ni. Ni siapa ketua pun tak reti mengumpat tu apa. Kita tak mengumpat, kita kata benda sebenar. Jeng awal-awal lagi. Benda sebenar tu lah mengumpat. Dan kalau benda tak sebenar tu fitnah, tahmah. Tu berat nak mengumpat lagi. Kita tak mengumpat, kita kata kod depan. Kita tak kata kod belakang, kata kod depan. Kod belakang baru mengumpat. Siapa ajar gitu? Mengumpat ni Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Kata oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara dibenci. Kata kod depan ke kata kod belakang ke mengumpat lah tu. Lepas tu nak tinggal mengumpat warna, apa dia mengumpat pun tak kenal. Ada? Mana? Tu kata kita agak ni anak-anak cucu kita buat amal. Anak cucu mana? Anak cucu ada makrifatullah ni. Anak cucu ada makrifatullah ni, amalan hak Tuhan terima. Kalau anak cucu kita semayang puasa berjuruh nampak semayang dari suruh tapi makrifatullah tak ada, dia pun tak ada catatan amalan kebajikan, kita pun tak tercatat amalan kebajikan. Yang kita takutnya kenapa anak kita tidak makrifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana ibu bapa cuai menunaikan tanggungjawab ajar ilmu agama sebelum anak melangkah umur balik. Mari mana anak tidak makrifatullah? Mari mana anak berpegang dengan akidah yang sesat? Kerana mak ayah tidak menunaikan tanggungjawab. Ada saham pula dah situnya. Pahala kebajikan tak ada, boleh ke dosa pula kitanya. Mana? Kau fikir kau ni banyak perkara lah kita ni. Banyak perkara. Yang mana kita kadang-kadang tak kenal agama. Permulaan agama pun tak kenal, tapak agama pun tak kenal. Tapi kita beranggapan Allah kita lega. Anak-anak kita semua dapat didikan agama yang sempurna sebelum balik. Apa didikan agama yang sempurnanya? Tadilah ngaji Quran khatam kalau rendah. Tu je. Mana kita mak ayah tak kenal agama. Bukan khatam ngaji Quran tu. Ilmu agama yang secukupnya, ajar akidah mengenal Allah hak terkandung dalam Al-Quran. Ajar perintah-perintah zahir yang dikandung dalam Al-Quran. Ajar hak perintah-perintah batin, syukur, sabar, ikhlas hak terkandung dalam Al-Quran. Itu hak ilmu agama yang sempurna. Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf hak lengkap fardu ain. Itu barulah panggil kita ibu bapa beri didikan agama yang sempurna sebelum anak kita masuk umur balik. Jadi kita mengaku beri didikan agama yang sempurna pada anak kita sebelum mereka balik. Apa dia agama pun kita tak kenal. Hak permulaan agama, hak fardu ainnya hak mana. Ni sahih kita. Sahih. Tu kena banyak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Kemudian ada anak-anak kita besar belah Kedah, hidup sendiri belah Kedah. Kita tak boleh nak kontrol dah dianya.
Lepas tu macam mana? Kita amar ma'ruf nahi mungkar lah. Tu je tugas kita ni. Amar ma'ruf, suruh benda ma'ruf, suruh ngaji fardu ain. Cegah daripada kemungkaran. Mana sekeji-keji kemungkaran, mengakali jahil fardu ain. Kita amal tu je lah. Kita nak ajar dia memang hidup sama kita dah. Kita nak bawa dia ke majlis ilmu, dia duduk suku sakak dengan kita dah. Lepas tu kita amar ma'ruf, suruh benda ma'ruf, ngaji fardu ain, cegah mungkar, cegah daripada mengakali jahil fardu ain, hak sekeji-keji maksiat. Itu ialah tugas kita. Lepas tu kita cuai dengan Allah ni, tidak ajak ilmu agama sebelum anak kita mau balik. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Mana bila kita dah suruh belajar, dia tak belajar, dia tidak ada makrifatullah, dia dengan Tuhan dah tak ada kena-kena dengan kita. Ada kena-kena dah. Tapi ruginya kita kat mana? Pahala daripada anak cucu tak ada lah kitanya. Bila anak kita tak ada ilmu agama, dia dengan anak dia akan datang pun, dia pun dah reti nak ilmu agama pada anak dia akan datang, cucu kita. Lepas tu mana lagi kita? Sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah lah kitanya. Mana-mana ada tempat pengajian, mana-mana ada nak buat masjid, kita infak lah. Hak anak ni kita nasihat, kita royak semua, nampak dah gerak pun dah mungkin sibuk dah. Sebab itulah ajar ilmu fardu ain agama ni sebelum daripada dia sibuk. Belum daripada dia balik lah, belum daripada dia sibuk. Dan dia balik sibuk dah. Ngaji kau tinggi umur 20, ngaji kau tinggi kau sibuk. Lepas habis ngaji kerja pula sibuk. Tak ngaji pun tak apa dah dia ni, sebab kita beri ilmu agama yang secukupnya. Sebenarnya gitulah. Itu hak giang kita. Kita dengan anak-anak kita. Lepas tu kita dengan mak ayah kita macam mana pula? Kita dengan mak ayah kita. Kita ni tilik balik, muhasabah balik, kita pun tak dapat didikan agama yang secukupnya daripada mak ayah kita. Besar kecuaian mak ayah kita tu. Kita kena belajar sungguh ni. Belajar sungguh untuk lepas kewajipan atas zimmah kita, atas tanggungjawab kita orang mukallaf ni, orang baligh berakal ni. Yang keduanya kita nak lepas ibu bapa kita daripada kesalahan kecuaian dia tu. Dua lapis. Yang pertama kita nak lepas hak zimmah atas tanggungjawab kita ni. Sebab kita baligh serta berakal. Yang keduanya mak ayah kita tu. Lepas tu macam mana mak ayah kita tu? Dia bertaubat ke tak? Sebelum dia meninggal. Dia tak bertaubat pun kita minta ampun pula untuk mak ayah kita. Kan kita minta ampun sama dengan Allah kan? Dosa kita, dosa mak ayah. Dosa kita, dosa mak ayah. Jadi kalau Tuhan terima taubat kita, dosa kita pun Tuhan ampun, dosa mak ayah kita pun Tuhan ampun. Lepas tu faedah anak soleh. Kita hak mikir mak ayah kita pula. Dah kita mengaji fardu ain ni pahala besar bagi kita, pahala besar bagi mak ayah kita tu. Lepas tu kita beramal pula, pahala bagi kita, pahala bagi mak ayah kita. Kita sedekah jariah, pahala bagi kita, pahala yang berpanjang bagi mak ayah kita. Amal kita tak payah kita kosak pada mak ayah ni macam sekarang. Duduk dalam masjid ni iktikaf ni. Pahala belajar agama, pahala belajar akidah pula, besar pahala. Lepas tu kita niat tak kepada mak ayah kita, dah ingat-ingat mak ayah pahala tetap mak ayah kita. Sebab kita tu mak ayah kita dah. Kita buat kebaikan tu, mak ayah kita buat kebaikan. Gitu je lah. Tapi kalau kita nak niat pahala pada mak ayah, niat je lah, tak ada salah. Tapi tak syarat tu. Kita derma sedekah jariah, kita pun niat pahala pada mak ayah kita. Niat nak niat pun. Kalau tak niat pun tetap dapat pahala. Berilah hak banyak sikit. Niatlah beri 100 riyal, niat pahala pada mak ayah. Hak tiap-tiap minggu tahun lalu depan masjid-masjid beri 1 riyal, beri 5 riyal, beri 10 riyal, niat ke tak? Tahun lalu kita berbukti. Berapa tu haji lama tu? Niat pahala ni kepada mak ayah kita. Tak ingat-ingat pun kepada mak ayah kita. Lepas tu tak boleh pahala mak ayah kita. Lepas sedekah jariah kita 1 riyal, 2 riyal. Tetap sama je, pahala tetap pada mak ayah kita.
Kita mana ni? Kita yang ada makrifatullah. Kita ada makrifatullah, buat kebajikan, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak kita ni kepada mak ayah kita. Hak kita sendiri ni pula, hak tanggungan kita dengan anak-anak. Kalau kita cuai, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya setakat suruh benda baik, cegah benda mungkar, beri nasihat agama. Lepas tu macam mana dia, bukan tanggungjawab kita dah, sebab dia sendiri-sendiri dah bukan duduk sama dengan kita dah. Kata je. Mana kita kena redha lah, itu bahagian masing-masing. Hak kita duka cita anak kita suruh ngaji dak heran, tu oleh kerana kita sayang ke dia, kita duka cita lah. Tapi kenapalah Allah dulu tidak takdirkan kita ni jadi faham agama masa dulu-dulu. Tak sudah mikir tu. Itu semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib kena redha. Yalah, kita kalau tak kembali kepada hak bahagian masing-masing tu, kadang-kadang kita jadi macam putus harapan. Jangan putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena selain daripada takut berhadapan dengan Allah, kita pun kena berharap kepada rahmat dan kurniaan daripada Allah. Takut tu takutlah kita dengan Tuhan, tapi harap pun kena kuat juga tu. Kalau takut semata tak ada harap, akhirnya buat pada putus asa. Akhirnya Allah kalau mikir kau tu tak ada benda lah kita ni, dia bawa pada putus asa. Waktu Tuhan larang tu, rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku, rahmat Allah ni meliputi. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku, Tuhan kata, mendahului marah aku. Rahmat Tuhan ni dahulu dah ada marah. Rahmat Tuhan luas. Kita berharap kepada rahmat dan kurnia Allah lah. Mana kita kena duduk gitulah. Harap, takutlah kita mana ni nak ngadak dengan Tuhan ni. Harap pun kena kuat. Harap kena kuat. Apa yang berlaku tu semuanya susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian masing-masing kita redha. Dan kita bersyukur dengan kurniaan taufik hidayah Allah kepada kita. Jadi nak belajar, walaupun nak belajar permulaan agama ni, nak belajar permulaan agama, kitanya umurnya sudah sudah apa? Nak belajar permulaan agama, umur kitanya di penghujung umur berapa? Tak kira lah. Tak kira. Penghujung umur pun mana Tuhan buka hati kita sebelum daripada sampai nyawa ke batang halkum, pintu taubat terbuka. Ada apa-apa? Tambahlah kita akhir zaman ni, Islam hanya pada zahir saja. Hakikatnya tidak ada apa-apa pun, kosong saja. Yang pertama tak ada permulaan agama ni, makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak permulaan agama. Atas kita sendiri, dan hak ni permulaan yang wajib kita ajar kepada mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Erti-erti mengenal Allah, mengetahui akan segala hukum sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala hukum ketuhanan. Sifat Allah, sifat kudrah, hukum sifatnya, sifat kudrah, ada di Tuhan, sabit di Tuhan, itu hukum dia. Sifat ketuhanan, terkaya Allah daripada tiap-tiap yang barang yang lain, berhajat yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketuhanan. Hukumnya sifat ketuhanan, sifat terkaya Allah ni sabit bagi Allah, tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum dia. Hukum sifat Tuhan ni kalau hak wajib ada di Tuhan, sabit di Tuhan, sungguh di Tuhan. Kalau hak mustahil, hukumnya tak ada di Tuhan.
Ha, tu yang kita naknya. Kita ngaji sifat mustahil. Tuhan lemah, tu sifat mustahil. Tuhan lemah tu sifat mustahil. Yang kita naknya hukum dia. Apabila sifat lemah ni mustahil pada Allah, hukumnya sifat lemah tak ada di Allah. Tu makrifatullahnya. Bukan pegang sifat mustahil, bukan pegang hukum bagi sifat mustahil. Istihalah dia. Apa hukum bagi sifat mustahilnya? Sifat mustahil tak ada di Tuhan. Kita pun pegang Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak mati, Tuhan tidak jahil, Tuhan tidak pekak, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak bisu. Tu kita duduk pegang hukum sifat mustahil tu. Jadi makrifatullah ni kita mengaji sifat-sifat Allah, hak wajib, hak mustahil, dan kita pegang akan hukum dia. Hak wajib ada di Tuhan, sungguh di Tuhan. Hak mustahil tak ada di Tuhan dan tak sama sekali di Tuhan, hak mustahil. Hak tu makrifatullah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kita berpegang Allah tidak lemah. Tu. Tu ngaji sifat mustahil. Mustahil lemah. Hak kita nak pegangnya hukum dia. Tidak, Allah Ta'ala tidak lemah. Sifat lemah tak ada di Allah. Tu ngaji untuk makrifatullah. Kita bukan ngaji bilang sifat. Kita nak hukum dia. Hukum sifat dia. Setakat bilang wujud, kidang, tu ngaji sifat. Lepas tu hukum dia apa? Allah bersifat dengan wujud. Wujud tu sungguh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kidang tu sungguh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakak tu sungguh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada Tuhan, tak sama sekali. Baru Tuhan, tak sama sekali. Binasa Tuhan, tak sama sekali. Itu hukum sifat mustahil pula. Dan memang gitu kita duk ngajinya lah. Takkan kita ngaji wujud kidang bakok, kudrah, iradah, ilmu, lepas tu ngaji sifat. Lepas tu sifat tu sifat siapa? Sifat Allah. Dah pegang dah sungguh di Allah. Tak pegang-pegang ni. Tak ada gitu. Lepas tu ngaji sifat mustahil pula. Lemah mustahil contohnya. Ngaji sifat mustahil, ngaji lemah. Lepas tu pegang kau mana? Pegang kau Tuhan tak lemah. Tu hukum sifat mustahil. Tuhan tak lemah. Ke ngaji sifat mustahil, sifat lemah, pegang lemah ada di Allah gitu. Ada ngaji gitu? Kafir pegang gitu. Ada orang ngaji gitu pegang gitu ke? Ngaji sifat mustahil, mana? Tak ada Tuhan mustahil. Lepas tu pegang kat mana? Pegang kok Tuhan tak ada. Gitu. Dok, takkan ngaji gitu gitunya. Dah tak ada Tuhan mustahil, maka tak ada Tuhan dok sama sekali. Tu bukan mustahil, tu wajib tu. Dah pegang baharu Tuhan tu mustahil, dah Tuhan dok baru sama sekali. Dok baru tu bukan mustahil. Tu wajib Tuhan dok baru, Tuhan sedia kala. Maknanya kita ngaji tu ngaji hukum sifat lah, walaupun kita dok hurah panjang pun. Dia dalam bab kenal Tuhan, tidak nanti pandai bercerita, pandai susung ayat. Makna kadang-kadang kalau tanya secara ujian, mungkin kita meruga tu tak lulus lah. Tak lulus sekarang tu. Ngaji nak kenal Tuhan ni, ngaji sifat apa? Sifat wajib. Sifat wajib ngaji. Dan sifat mustahil ngaji ke tak? Sifat mustahil ngaji. Lepas tu hak wajib pegang, hak wajib pegang. Hak mustahil, pegang juga hak mustahil. Hak mustahil pegang juga. Peganglah. Sebab kita nak kenal Allah, kenal Rasul, kena pegang 50 akidah. 50 aqaidul iman tu. 50 tu kan? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah dan Rasul tu kan? Pegang 50 tu. Pegang 50 tu. Dah dalam hak 50 tu ada 10 sifat yang mustahil bagi, ada 20 hak mustahil bagi Allah dan ada 4 hak mustahil bagi Rasul. Dia nak mustahil pegang kok. Pegang nak cukup 50. Jawapan dia tu. Betul dia jawapan dia? Salah. Kalau tu menuga kok tak lulus tu. Di jawapan dia, di pegangan dia dok gitu. Pegang mustahil. Peganglah.
nak cukup 50. Jadi Tuhan tak ada, pegang kok Tuhan tak ada. Dok pula dia jawab. Hak mustahil itu Tuhan lemah, tak pegang Tuhan lemah. Dok kata dia. Dok pula di sana jawab, pegang mustahil. Dusta rasa mustahil, pegang rasa dusta. Dok dia kata. Khianah rasa mustahil, pegang rasa khianah. Dok. Sana kata pegang mustahil. Mana jawapan yang betul, tapi akidah tu betul. Bukan kata nak cerita tak pandai, cerita pun salah. Cerita pun salah. Lepas tu pegangan salah. Dok. Cuma dia ngaji qada tu, pegang wajib, pegang mustahil. Hak mustahil nak pegang wan, dia benda tak ada. Dan dok sama sekali dak Allah dan Rasul. Pegang mana? Pegang kok tak ada lah. Sebab mustahil ni kita nak sepak keluar, pegang tak ada lah di Allah dan Rasul. Memang gitulah kita dah. Tapi jawapan bukan kata tak pandai jawab. Jawab berhangkut lain. Jawab pun salah. Lepas tu kita nak kata pegangan salah. Jangan. Pegang. Sifat wajib kuasa Tuhan pegang. Sifat lemah Tuhan pegang. Sifat ilmu pegang. Sifat jahil pegang, ada di Allah. Ngaji ke apa gitu? Rasa benar pegang, rasa dusta pegang. Jadi membor pegang rasa benar dan rasa dusta. Pegang pelawang dua gitu. Nak pegang ke mana? Mana pegangan kitanya hak benar dirasa, hak dusta tak sama sekali. Rasa apa dusta-dusta ni? Rasa pasti tidak dusta, rasa pasti benar. Tu pegang hak hukum sifat wajib dan hukum sifat mustahil tu. Tu hak mengenal Allah, mengenal Rasul. Mana kalau kita ngaji molek memang okey je. Tapi kalau orang tanya tu nak injar kita, boleh injar sangat lah tu. Apa muak mustahil mu pegang, tapi sebenarnya tak pegang mustahil. Kalau pegang mustahil memang kafir sungguh. Dan kalau pegang Allah tak ada, tak kafir apa? Kalau pegang Allah lemah, tak kafir apa? Kalau pegang Rasul dusta, tak kafir apa? Kalau pegang hak mustahil sungguh tidak pegang mustahil. Tapi dia kata dia pegang mustahil. Bila tanya balik, dia mau pegang Rasul dusta. Dok pula. Dia mau pegang apa? Pegang Rasul dok dusta lah. Dok dusta tu bukan mustahil, tu wajib. Mestilah Rasul tidak dusta. Itu dipanggil hukum bagi sifat mustahil. Ini hukum sifat. Ini untuk mengenal Allah dan mengenal Rasul. Dan mengetahui barang yang bergantung dengan Rasul-Rasul. Itu makna bagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak wajib mengetahui hakikat zatnya zat Allah, kerana yang baru tidak boleh mengetahui hakikat yang qadim. Wallahu a'lam.